Aku ingin berkongsi cerita dengan pendengar Adila mengenai sebuah rumah pusaka adik-beradik kami. Rumah pusaka itu hanya sebuah rumah kampung. Rumah sebagainya 2 tingkat berbumbung zin, hampir menyembah bumi. Manakala anak-anak pula banyak berkampung di situ, mereput sana sini. Kebanyakannya kayu lama dari rumah asal. Kami 6 beradik, iaitu aku yang sulung, diikuti adik-adikku Sabariah, Syamsuri, Jaini, Rosnah dan adik bongsuku Fazil Lutfi, masing-masing lahir di rumah asal itu. Rumah yang penuh nostalgia. Ayah kami, iaitu Anwari Haji Mokhtar, bolehlah dikategorikan memiliki bakat pertukangan. Rasanya sejak tahun 40-an hingga 60-an, ayah sudah mula menjadikan rumah berkenaan. Pada awalnya berbumbung dan dinding hanya menggunakan bahan atap nipah saja. Kemudiannya, beransur-ansur, ayah menggantikan bumbung zinc serta dinding bertingkap papan. Pada tahun 80-an, ayah mengubahsuaikannya pula menjadi 2 tingkat. Dapatlah kami sekeluarga berteduh di situ. Ayah memang tak panggil tukang khas. Bagaimanapun, aku bersama sepupuku iaitu Abang Man turut membantu ayah. Kami cuma membantu mengetam papan termasuk kayu serta menebuk lubang tiang. Pada mulanya memanglah berserabut, tapi ayah akan menyudahkannya. Ringan sikit kerja-kerja ayah. Boleh dikatakan banyak juga tiang yang kami berdua tebuk tadi. Dan itulah cerita ketika era 60-an. You come
Ayah memang berpengalaman bab-bab menukang rumah, seperti yang aku ceritakan tadi. Cuma untuk mendirikan rumah-rumah berkenaan, terpaksalah menjemput juga ahli karyah untuk bergotong royong. Ada satu lagi sifat ayah yang aku perhatikan. Ayah memang ringan tulang. Kadang-kadang ayah bersendirian menebas rumput liar di tepi rumah. Dia turut mencangkul untuk meratakan tanah yang melopak sepanjang jalan masuk ke kampungku, iaitu Kampung Parit Sungai Betul Bawah, Tanjung Piandang, Perak. Memiliki sifat-sifat itu, ayah juga membenarkan satu ruang kosong di rumah kami untuk dijadikan surau. Dapatlah ahli karyah kampung menumpang solat berjemaah di situ. Ayah mengikuti jejak langkah Tok Wanku, Haji Mokhtar bin Haji Ma'un di Kampung Sungai Burung, Tanjung Piandang, Perak. Dia mewakafkan sebahagian kawasan tapak halaman rumahnya. Tanah yang di hujung parit dekat jalan tu dijadikan sebuah surau. Dapatlah ahli karyah kampung berkenaan menunaikan solat berjemaah. Berbalik kerelaan ayahku tadi, ramai ahli karyah kampung kami turut menunaikan solat berjemaah di situ. Bergilir-gilir yang berperolehan menjadi imam. Setiap waktu maghrib dan juga isyak, tempat kami menjadi tumpuan ahli karyah. Pada bulan Ramadan pula, solat sunat tarawih turut diadakan di situ. Cukuplah untuk menampung sekaligus bilangan 15 jemaah. Ketika itu, aku masih dalam lingkungan 10 tahun. Dulu mana ada pemerintah suara. Bagaimanapun, corong peti nyanyi milik ayah dijadikan alat untuk melakukan azan. Kerap berazan ialah Pak Su Mat Darat serta Pak Su Yaakob. Kedua-dua mereka ni masih bujang. Mereka akan mengalihkan corong itu ke kampung Tanah Baru, iaitu jiran berdekatan. Dengan kemudahan yang ayah berikan untuk ahli karyah berjemaah, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran atas keikhlasan ayah. Hidupku hari ini merasa bahagia, mendapat kasih mesra semua keluarga. Pernah ku mengembara mencari kasih mesra, tetapi ku kecewa, ku pulang semula. Kini baru ku tahu tempatnya, hati yang sering rasa gembira hanya di sini, rumahlah syurgaku. Biarpun kemewahan yang cuba memancingku, tetapi hati ini rumahlah syurgaku. Tuturut, 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 du-du-du-du-du-du. Kini baru ku tahu tempatnya,
Beberapa kenangan menyilang masuk ketika aku pulang ke kampung. Aku teringat ketika dalam belasan tahun, aku bersama adikku dibelit ketakutan kerana rumah kami dibadai ribut yang kuat. Ayah mengarahkan kami bersama mak berlindung di beranda. Ayah melakukan azan. Ribut semakin mengamuk. Tiba-tiba terdengar bunyi pokok nyor tumbang, tak jauh dari pendengaran kami. Kami rasa tak selamat di situ. Baru 2 tapak kami beredar dari beranda, tiba-tiba beranda tempat kami berlindung tadi runtuh. Allahu Akbar. Ayah melaungkan azan lebih kuat lagi. Nampaknya ayah tak senang duduk. Sebenarnya ayah risau keselamatan kami. Esok paginya kami dapati 3-4 pokok nyor tumbang di badai ribut malam tadi. Manakala bumbung rumah kami juga turut menjadi mangsa. Beberapa atap bumbung nipah juga terpelihong. Air hujan masuk membasahi ruang dalam rumah kami. Akhir-akhir ini pula adik bongsu lelaki kami iaitu Fazil Lutfi bertekad untuk meruntuhkan rumah pusaka itu. Dia bercadang untuk membuat homestay ataupun inap desa. Walaupun hatinya dilendat hiba dan rasa tak berdaya hendak melihat satu persatu rumah itu dirobohkan, namun dia memberanikan dirinya untuk meneruskan hasratnya itu. Itu pun selepas aku bersama adik perempuanku Rosna turut sama bersetuju. Cuma kami bertiga saja yang tinggal melihat rumah pusaka itu dirobohkan. Banyak kenangan manis bersama ayahanda dan bonda yang kami kenang di situ. Ketika melihat rumah itu dirobohkan, hati kami diterpa kesayuan. Di buaian bawah rumah itulah mak sering melambai kami. Air mata kami laju meredah pipi. Al-Fatihah untuk ayah, mak, diikuti adik-adikku Sabaria, Syamsuri dan Jaini yang telah kembali ke rahmatullah. Semoga roh mereka ditempatkan dengan orang-orang yang mukmin di syurga jannah. Amin ya rabbal alamin. Indahnya rumah tangga, bahagia diinginkan selamanya. Rumah tangga dibina antara 2 jiwa, hidup bersama dalam arti cinta. Penuh berarti di sampingnya, kan bahagia nanti jika saling mengerti, kejujuran bersama di semadi. Curiga dalam hati hendaklah dihindari, sikap cemburu kini dijauhi. Ini hanya nasihat, jadikanlah tauladan, semoga hidup kekal berpanjangan. Indahnya rumah tangga, bahagia diinginkan selamanya. Rumah tangga dibina antara 2 jiwa, hidup bersama dalam arti cinta. Hidup penuh berarti
di sampingnya, kan bahagia nanti jika saling mengerti, kejujuran bersama di semadi. Curiga dalam hati hendaklah dihindari, sikap cemburu kini dijauhi. Ini hanya nasihat, jadikanlah tauladan, semoga hidup kekal berpanjangan.